عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه النظام شهر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق على شهر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi, yang dirahmati insyaallah sekalian. Pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan keimanan kepada kita pada hari ini dapat datang kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang selayaknya yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang beriman kepada Allah taala dan juga hari kiamat. Jadi dengan iman juga kita diberi kemuliaan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasul dan juga bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keimanan juga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sifat kepimpinan. Man innalladzi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang beriman dan orang yang soleh, yaitu akan Allah taala akan jadikan dalam diri dia sifat khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini. Untuk tahap iman yang pertama, dia dapat memimpin diri dia sendiri sehingga dia berjalan menuju redha Allah. Kemudian tahap seterusnya dia akan boleh memimpin manusia
Sehinggalah tahap demi tahap seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada para anbiya alaihimus salatu wassalam serta orang yang mengikuti jejak langkah Nabi, iaitu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bukan saja memerintah manusia, bahkan semua benda-benda yang tak hidup, benda-benda yang mati pun di bawah di bawah pimpinan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini semua kerana apa? Ini semua kerana apabila ada iman yang sempurna pada Allah. Sebab tu iman perlu diusahakan supaya kita tahu siapakah Tuhan yang sebenar, yang sebenar-benarnya, yang sepatutnya kita sembah. Sebab tu setengah kitab mengatakan tidak sah ibadat seseorang itu melainkan dia mengenal Tuhan dia. Jadi inilah maksud kita dekat dunia ni. Nak berjalan menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada maksud yang lain. Amal agama pun untuk menagih simpati daripada Allah supaya Allah Taala redha pada kita. Kita pasal itulah hari ni hati kita ni macam-macam hal. Macam-macam perangai hati kita ni. Macam-macam wajah, kejap ni, kejap tu. Dengan kawan pula hati kita dengan nafsu, kawan baik pula. Kan? Hati kita kawan baik dengan nafsu, nafsu pula kawan baik dengan syaitan. Tu sedikit sebanyak tu. Apabila hati kita telah kawan dengan nafsu, sedikit sebanyak kita dapat sikit tabiat syaitan. Jadi dengan oleh kerana itulah pada hari ini perkara lah yang perlu kita membersihkan, perlu kita bersihkan hati kita. Sebab itulah pada malam ni kita nak mengaji kitab Penawar Bagi Hati, kan? Supaya apa? Hati kita ni dipulihkan setelah dirosakkan oleh nafsu yang rosak. Bukan nafsu yang betul, bukan nafsu ni pun ada nafsu yang baik, kan? Tapi nafsu pun telah dirosakkan oleh syaitan. Jadi syaitan telah rosakkan nafsu, nafsu telah rosakkan hati, hati telah rosakkan segala amal kita. Jadi oleh sebab itulah pada malam ini kita sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan kita dapat menemui cara-cara kaedah untuk kita membersihkan atau menyembuhkan penyakit hati yang ada dalam kita, dalam diri kita masing-masing, insya-Allah. Dan kita sambung pengajian kita pada muka surat 39. Subuh kita berhenti situ. 39 kitab Jawi. Kalau kitab Rumi wallahu a'lam. Masing-masing tanda kat situlah dia. Terperenggan yang bawah, dan ketahui olehmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahwasanya penyakit hati seperti dengki. Kita dah tahu dah, sebelum ni kita bahas apa tu dengki. Nak hari ni nak jumpa dia punya ubat dia pula. Tadi dah jumpa dah diagnos penyakit kan. Sebelum ni kita dah tahu dah penyakit dengki ni macam mana simptom-simptom dengki tu kita dah bicara lepas dah. Hari ni cara nak kaedah nak sembuhkan penyakit dengki tu macam mana? Hari ni. Jadi dia kata apa? Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada ubatnya. Tak ada ubatnya. Melainkan dengan dicampur ilmu dan amal. Nak tak nak kena campurkan dia punya ramuan dia tu, kena campur ilmu dan amal. Ilmu saja tak beramal tak jadi. Amal saja tak ada ilmu tak jadi. Kan? Sebab tu mesti ada ilmu dan beramal. Kan? Ilmu tanpa beramal dia membawa kepada kefasikan. Dia dah tahu tapi dia tak amal, membawa kepada dosa.
Yang satu pula dia tak tahu tapi dia amal, membawa kepada kesesatan. Dan amal itu tak diterima oleh Allah, seperti mana setengah kitab mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan barang siapa yang beramal dengan tidak ada ilmu, maka seluruh amalan-amalan yang dia buat amal tanpa ada ilmu itu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena kita kena ada ilmu dan amal. Ilmu, amal. Jadi untuk rawatan bagi penyakit dengki ini, jadi Syekh ni mengatakan tak dapat tidak, mesti kena ramuan ilmu dan juga amal. Seperti ma'jun. Ma'jun tu bahasa Arab, bahasa Melayunya ramuan. Kita beli biasa ma'jun, macam-macam ma'jun lah. Ma'jun 2 istimewa. Kan ma'jun kuat, kan Piramli pun ma'jun kuat salasa, kan 3 ma'jun yang kuat bagi 3, kan perit ditiup bangsi dia, kan datang 3 biji ma'jun, seorang satu makan tu jadi kuat, kan penggal kepala orang, mata pun terkeluar. Itu ramuan, kan? Ini nak bagi tahu ramuan. Untuk mendapatkan sesuatu tu dia ada ramuan-ramuan dia. Macam kita nak buat kuih lah, nak buat kuih, nak buat kek red velvet, kan dia ada ramuan dia. Kalau salah campur buat macam cekodok, dia jadi cekodok je. Sebab tu dia kena tahu, dia kena ada ramuan dia. Ramuan ilmu, amal. Kalau dia tahu je tapi dia ada ilmu buat kuih kek red velvet, tapi dia tak buat daripada dulu. Dia tahu je, tak jadi juga kek red velvet. Dia nak buat kek red velvet tapi dia tak tahu tentang kek red velvet, dia buat, tak jadi kek red velvet. Dia jadi kek apa? Kek cekodok benyek mungkin jadi. Kan sebab dia tak ada ilmu. Nak tak nak dia kena ada dua-dua sekali, barulah jadi kek red velvet. Sama juga untuk hilangkan penyakit dengki ni, nak tak nak, tak dapat tidak, kena ramukan ilmu dan juga amal seperti ma'jun. Maka adapun ilmu, maka bahawa mengetahui ia seorang tu yang nak elakkan daripada sifat dengki tadi, akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Jadi dia kena tahu juga. Nak tak nak dia kena tahu juga bahawa dengan sifat dengki ini akan menyebabkan mudarat bagi dirinya. Maknanya kalau dia buat dengki, sebenarnya bukan mudarat untuk orang tu, tapi sebenarnya dia mudarat untuk dirinya sendiri. Macam mana boleh jadi mudarat? Kita baca sikit lagi dia kata apa. Dan tiada mudarat ia dengki itu akan mereka yang didengki. Yang didengki dia akan dia. Orang yang didengki itu sebenarnya, bagi diri orang yang didengki itu sebenarnya tak ada apa-apa mudarat pun sebenarnya bagi diri dia. Ini bagi orang yang didengki ni, dia nampak celik mata hati dia lah. Tapi setengah orang dua-dua jahil. Dengki jahil, yang didengki pun jahil, pun satu masalah. Kadang-kadang yang dah dengki satu hal, yang didengki jadi jahil juga, dia balas juga. Jadi satu kebodohan juga. Maknanya tak selesai lah. Tapi yang maksud yang dikatakan tidak mudarat bagi diri orang yang didengki itu, ini orang yang didengki itu hati mata dia celik, dia nampak. Dia nampak. Tengok macam mana? Bahkan bukan saja tak mudarat pada yang si dengki juga, bahkan memberi manfaat ia kan dia. Bahkan si dengki tadi memberi manfaat kepada yang si kena dengki tadi. Bukannya dia mudarat bagi diri dia, bukan saja tak bagi mudarat bagi diri orang yang didengki, bahkan beri pula manfaat kepada orang yang didengki itu. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki, maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya
seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Itu yang daripada segi memberi manfaat kepada yang didengki itu tadi, maknanya yang dimaksud adalah dia telah mensedekahkan. Bukan sedekah, dia telah transferkan, telah pindahkan. Kalau sedekah dia tak jadi miskin. Sebab tu tak boleh letakkan mensedekahkan pahala. Kalau dalam istilah dengki ni mensedekahkan pahala, tak. Dia memindahkan pahala diri dia kepada orang yang dia dengki. Maknanya amalan yang dia buat tadi, segala amalan kebaikan yang dia buat, hanya mendapat penat dan lelah saja, hanya sekadar menunaikan perintah Allah, tapi tidak ada apa-apa ajr, ujrah, tak ada ganjaran, gaji tak ada. Kan? Macam orang lah, kerja sebulan, kan? Kerja sebulan, macam-macam dia buat apa semua, kan? Tiba-tiba satu hari terlanggar pula lubang kereta dia, sport rim dia 4 pecah. Kan? Jadi apa jadi pada diri dia? Sport rim bukan murah, mahal kan? 1,000 lebih, 2,000 lebih. Tengok-tengok duit gaji dia 2,000 lebih pergi kat sport rim dia. Dia puas bekerja tu sebulan berpuluh-puluh, pagi bangun pergi kerja, panskat, balik pun panskat. Tengok-tengok duit dia habis. Apa perasaan dia? Dia akan sedih lah. Begitu juga dengan orang yang dengki ni sebenarnya. Dia ingatkan dia dengki orang tu ada kena mudarat. Sedangkan tidak. Besok di akhirat dia tengok pahala amalan dia semua tak ada, kosong, mana pergi? Rupa-rupanya dia tak perasan. Rupanya dia telah memindahkan dia punya segala pahala kebaikan dia kepada orang lain. Kena skamer dengan dengki. Kena skamer. Dengki skamer dia. Dengki skamer dia. Tahu-tahu duit dalam bank habis. Tahu-tahu pahala akhirat dia semuanya telah ditransfer kepada akaun yang lain. Jadi balik tengok kosong. Bukan itu saja, bahkan lebih teruk lagi kalau tak ada pahala. Kalau ditransfer tengok tak cukup pula pahala dia. Keburukan orang itu pula yang dia dah dapat. Ini keburukan dengki. Kan? Sebab apa? Sebab tu jangan kita membatalkan amal kita. Sebab Allah Ta'ala perintah. Allah berkata apa? Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kamu membatalkan pahala kamu. Ini satu ayat. Kan? Dengan cara mana membatalkan pahala tu? Dengan cara dengki lah tadi. Tengok pada hadis yang pertama tu hari yang kita telah baca hadis. Apa makna dengki tu? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru khataba. Kan? Iaitu dengki itu memakan segala kebajikan seperti mana api memakan kayu. Macam mana api makan kayu? Sikit, lama-lama jadi debu, kayu pun hilang. Jadi begitulah keadaan apabila seseorang itu memiliki sifat dengki. Ini penyakit yang kita kena buang. Dia punca ni kita dah tahu dah sebab-sebab punca dia tu kita dah tahu itu hari. Salah satunya ada sifat takabur. Takabur apa? Aku rasa lebih baik daripada orang lain. Macam iblis. Dia dah miliki sifat iblis. Ana khairum minhu. Allah kata, kenapa engkau tak boleh sujud kepada Adam? Ana khairum minhu. Aku ni lebih baik daripada dia, Adam itu. Kenapa kau kata begitu? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau jadikan aku daripada api dan kau jadikan Adam daripada tanah. Apa standard? Apa standard api nak sujud tanah? Tak standard lah. Tak boleh lah. Api ni
tingkat dia tinggi. Jadi disangka diri dia lebih baik daripada Adam alaihissalam. Padahal dia tak perasan perintah itu adalah perintah Allah, dan diri dia tu pun Allah yang jadikan dia tak ada apa hak pun sebenarnya. Hak dia adalah kena tunaikan hak Allah. Apa saja yang Allah perintah, kena juga dia kena turut. Apa juga perkara yang berlawan dengan nafsu pun dia kena tuntut. Sebab itulah besok orang-orang ahli fitrah ni, orang-orang yang dikatakan zaman fitrah, tidak ada nabi pada ketika itu diutuskan, telah jauh daripada zaman kenabian, zaman fitrah. Macam zaman-zaman bapa kepada nabi, mak bapa atau ibu bapa kepada Nabi SAW. Jadi setengah ulama mengatakan mereka ni tergolong di kalangan orang-orang ahli fatrah. Ahli fatrah ni maknanya dia tak tahu, nabi-nabi pun tak ada sampaikan perkhabaran kepada mereka tentang agama ni, mereka tak tahu. Jadi tak apa, Allah Ta'ala akan buat hitungan juga besok di akhirat. Maka dia kata, ya Allah, kami tak didatangkan nabi untuk memberi peringatan kepada kami. Jadi kami tak tahu apa-apa. Ampunlah kami. Jadi okey, Allah kata, mereka cakap lagi, nescaya kalau kamu perintahkan pada kami apa saja yang kau perintahkan pada kami, nescaya kami akan taat kepadamu ya Allah. Maka Allah kata, baiklah, sekarang aku perintahkan kamu masuk ke dalam neraka. Sekarang ni Allah perintah dia masuk dalam neraka. Ya Allah, aku tak boleh, neraka ni panas, tak boleh masuk. Tak boleh. Ini hadis Nabi. Saya ambil ini daripada petikan hadis Nabi. Hadis dia panjang, ini pendek dia. Jadi dia kata tak mampu, ya Allah, tak mampu, aku dah masuk. Jadi mereka tak masuk. Mereka enggan memasuki dalam masuk dalam neraka. Maka Allah SWT kata, tengok kamu pun tak taat pada perintah Allah, tak ada taat pun pada perintah aku, maka Allah Ta'ala masukkan mereka dalam neraka. Nabi SAW mengatakan, sekiranya kalau mereka masuk pada ketika itu, Allah Ta'ala perintah itu, nescaya neraka tadi menjadi sejuk dan tak membakar dirinya. Ini hadis Nabi. Ini bagi untuk golongan ahli fatrah, yang mana mereka tak didatangi Nabi, mana tak ada orang nak beri peringatan pada dia. Dia juga akan diadili. Tak seorang pun yang terlepas, dia juga akan diuji besok di akhirat. Jadi ini dia. Jadi kita kena faham, hidup kat dunia ni hanyalah semata-mata kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Ini maksud utama kita, supaya kita ni menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang diredai. Sebab tu Allah kata, janganlah kamu membatalkan segala amal kamu dengan kita buat perantaraan sifat dengki itu tadi. Kemudian tambahan lagi, bukan tu saja, bukan yang membatalkan pahala saja. Dia kata tambahan lagi, dia kata menyebabkan oleh dengki itu akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab kita ada sifat dengki tadi, Allah Ta'ala marah kepada kita. Allah Ta'ala tak suka kepada kita. Dengan sifat dengki ini pun Allah Ta'ala sangat benci, seperti mana yang ada pada diri-diri orang yang terdahulu, iaitu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tak sukakan kepada Nabi, sentiasa didengki. Sebab tu sahabat-sahabat radhiyallahu an, mereka ni sentiasa didengki. Tapi mereka didengki, mereka merasa nikmat sebab mata hati mereka celik. Dia nampak ini semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak terasa apa pun. Jadi orang yang menyangkakan dengan dengki itu boleh mudaratkan seorang itu tersilap. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Munafiqun. Allah kata apa? Humul ladzina yaqulu la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu. Jadi sebahagian daripada orang Madinah yang munafik kata, kau jangan infakkan harta kamu. Jangan kamu infakkan harta kamu ni kepada orang-orang yang berada di sisi
Nabi SAW, pada Rasulullah, pada Muhammad, jangan kau. Kan? Sehinggalah bila? Sebab mereka ni, kalau tak ada kita ni, habis dia, mereka tak ada apa-apa. Dia sangkakan begitu. Sehinggalah biar mereka ni pergi, biar mereka ni berpecah, biar mereka ni bersurai. Kan? Sangka mereka begitu. Tapi Allah Ta'ala menjawab, Allah kata apa? Walillahil khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala itulah segala pembendaharaan langit dan bumi ni semua adalah khazanah Allah. Kan? Semuanya milik Allah. Allah yang berhak nak bagi ke tak bagi ke, Allah punya hak. Sedangkan orang kafir, orang munafik itu tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Diingatkan dengan dia buat perkara tersebut, dia boleh pergi mudarat kepada Nabi SAW dan juga pengikut-pengikut Nabi. Allah Ta'ala jawab. Padahal mereka tak tahu bahawa semua langit dan bumi ni aku yang punya, aku yang kontrol. Kau tak boleh buat apa-apa pun. Allah bagi jawab pada mereka tu. Allah rakamkan perkataan mereka dalam suratul munafiqun. Nak bagi tahu tu punya marahnya Allah terhadap orang munafik, orang kafir. Apabila kita ada sifat dengki ni menyebabkan murkanya Allah. Sebab apa? Dia memiliki sifat-sifat orang munafik. Bukanlah dia munafik, tapi dia telah memiliki salah satu daripada sifat munafik. Orang munafik itu dia memang ada sifat dengki. Orang yang dengki belum tentu dia sifat dia munafik pula. Orang yang berdengki belum tentu dia munafik. Orang munafik dah tentu dia dengki. Sifat dengki itu mesti ada dalam sifat diri orang munafik. Tengoklah sejarah-sejarah munafik, sehingga Allah Ta'ala buat surah khusus untuk orang munafik itu. Allah ceritakan perihal tentang sifat-sifat orang munafik dengan nama surah pun khusus, suratul munafiqun. Surah orang munafik. Allah cerita macam mana ciri-ciri orang munafik. Jadi Allah ceritakan ciri-ciri itu, sifat-sifat dia tu Allah tak suka. Jadi janganlah kita mengambil contoh sifat dia jadikan sifat dalam diri kita. Itu menyebabkan Allah murka. Jadi sebab tu Allah murka. Apabila seorang itu bukan saja membatalkan pahala dia, bahkan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dengki dia itu. Tu dia. Jadi kata apa, tambahan lagi menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu. Kerana murka ia akan qada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana orang dengki itu dikira sebagai dia tak suka kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia kata cakap makan diri balik ni. Kan padahal masa ketika dia doa kunut pagi tadi cantik dia, waqini syarra ma qadait. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada segala keburukan-keburukan yang telah Engkau tentukan. Kan? Lepas tu kita baca apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, Kau yang menghukum kami, bukan Kau yang dihukum. Jadi Allah dah takdirkan dah. Orang tu kaya, orang ni miskin, orang tu lebih, orang ni kurang. Jadi dia tak puas hati dengan orang tu. Apa pasal? Kenapa dia tak puas hati dengan dia tu? Sedangkan Allah Ta'ala dah beri rezeki tu, Allah yang bagi pada dia. Nampak-nampak macam kita usaha, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Kita nak sakit hati buat apa? Mana yang kita boleh cakap pagi tadi sembahyang subuh tadi tu? Kan? Sembahyang subuh tadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan kita faham pula, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Kamilah yang dihukum, bukannya engkau. Kan? Jadi cakap-cakap kita pagi tadi itu memakan diri balik. Dengan adanya sifat dengki. Sebab apa? Tak suka di atas qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dengki ni, siapa dengki ni seolah-olah dia ni tidak suka akan ketentuan Allah. Ni menyebabkan Allah murka. Sebab dia tak setuju dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Allah dah jadikan dia miskin, dia tak setuju pula. Padahal kalau dia jadi kaya lagi teruk.
Kan? Jadi dia tak nampak hikmah. Sebab tu hari ni kita tak nampak apakah hikmah yang Allah Ta'ala jadikan kita macam gini, macam gini, macam gini. Ada golongan yang pandai, ada golongan yang kurang pandai, ada golongan yang tinggi, ada golongan yang rendah, ada golongan senang, ada golongan susah. Sebenarnya ini semua Allah yang jadikan. Allah nak uji bagi setiap insan itu, siapakah yang benar-benar nak menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena faham betul-betul. Itu sebab kena campur ilmu dan amal tu. Baru hilang penyakit dengki tu. Dan dia kata apa lagi? Dan kikir ia dengan nikmat Allah. Bukan dia tak apa? Bukan saja dia tak setuju dengan qada Allah tadi, dan lebih lagi dia kedekut dengan nikmat Allah pula. Dia kedekut pula pada nikmat tu Allah yang bagi. Dia kedekut pula nikmat yang Allah punya tu, dia nak memunya semua. Yang kaya tu biasa dia seorang kaya, orang lain tak payah kaya. Macam gitu. Biar dia jangan lebih, orang lain jangan lebih. Itu dia kata mana kedekut, dia nak bulut semua. Okap. Orang kompau kata okap. Tamak benar. Jadi dia nak, dia seorang dia biar lebih, orang lain tak biar lebih. Ini dia. Kemudian dia kata apa? Syekh kata apa? Yang meluaskan ia akan dia, yang meluaskan ia nikmat Allah Ta'ala itu akan dia daripada pembedahannya, iaitu Allah, perbendahan Allah SWT. Yang meluaskan nikmat Allah tu Allah SWT kepada dia tu. Dan daripada perbendaan Allah, daripada hazanah Allah, tak ada kena-mengena dengan dia pun. Allah punya harta semua milik Allah, Allah bagi dia. Apa masalah? Saya punya telefon saya bagi kat orang lain. Nak cemburu, kenapa pula? Apa masalah? Saya punya suka hati, saya nak bagi kat dia ke nak bagi kat siapa? Jadi kita jangan jealous lah. Jangan cemburu sampai nak dengki biar dia seorang ada telefon, orang lain tak ada telefon. Tak mau. Kan? Tapi kalau ghibtah tak apa. Kalau ghibtah kita dah bincang dah. Dengki dengan ghibtah sangat berbeza. Ghibtah ni mencemburui orang yang banyak buat kebaikan, dia juga nak buat juga macam itu, tanpa mengira sama ada orang tu hilang kebaikan dalam diri atau tidak, dia tak peduli. Yang penting dia capai seperti mana orang tu capai. Itu dipanggil ghibtah. Iaitu berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Bersegera dengan membuat kebaikan. Oi, orang tu dah bulan ni dah sampai 29 juzuk dah. Aku masih juzuk 15 ni, jealous ah. Aku nak rajin dan baca lagi. Bertambah rajin tak apalah, buat amal baik. Bukan dengki, jangan dengki. Patahkan dia, butakan dia ke apa kan. Itu tak boleh lah. Dia ni lebih benar ni. Biar butakan mata dia, biar tak boleh baca. Tak boleh lah, itu dengki. Ghibtah tak apa. Kita cemburu dengan banyak kebaikan yang dia buat, supaya kebaikan tu kita juga dah dapat. Itu tak apa. Mana kita berlumba tanpa kita ada dengki, tanpa ada kita nak jatuhkan dia. Itu dia. Itu sebab dia tak boleh ada takbur. Apabila datang takbur, datanglah untuk menjatuhkan orang, menghinakan orang dengan sifat takabur itu. Jadi dia kata apa? Yang meluaskan ia nikmat Allah Ta'ala itu akan dia. Akan dia daripada pemberhadaannya, iaitu Allah SWT atas hambanya. Ini mudarat pada agamanya. Jadi ini benda perkara yang menyebabkan mudarat pada agamanya. Jadi dia telah merosakkan agama dia sendirilah. Allah Ta'ala bagi suruh buat dekat dunia ni, suruh buat amal baik, suruh buat amal soleh. Tapi dia dengki pula. Allah suruh apa? Wa ta'awadu 'ala bir. Berbantu-bantu, menolong-nolonglah dalam kebaikan. Tapi tidak wa ta'awanu 'ala bil ismi wal 'udwan, membantu pula dalam membuat kejahatan pula. Tak betul lah tu. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunianya, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia di dalam duka cita yang berpanjangan. Jadi orang yang suka dengki ni memang dia tak tenang dekat dunia ni.
Dia akan duka cita sedih je. Tengok-tengok Allah tentukan dia kaya lagi. Sakit hati tak habis-habis. Oi, korang betul tengok dia kaya betul. Korang dia. Seperti mana Allah Taala ceritakan tentang anak Nabi Adam, Khabil dan Habil kan. Tengok dia dengki kepada adik dia. Tengok kan. Dia banyak buat kali dengki je. Sehingga sampai sifat dengki tu sehingga dia membunuh adiknya sendiri. Tengok berlebih je. Kan? Tengok yang puji Allah terima amal dia tak terima. Habis dia korbankan benda yang hodoh-hodoh dia bagi Allah. Yang cantik-cantik dia ambil. Kan? Berbeza dengan adik tadi, semua yang baik-baik semua dikorbankan. Yang buruk-buruk semua dia disimpan, dia tak korbankan. Ni dia. Tu biasa orang yang ada sifat dengki ni memang sentiasa dia duka cita dia hari-hari. Tak pernah senang. Orang macam ni memang Allah jadikan hati dia memang tak senang. Kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Kerana musuh dia tu, yang dianggap musuh tu sebenarnya bukan musuh Allah pun. Yang dianggap musuh tu sentiasa bertambah nikmat dia, Allah sentiasa bagi dia nikmat. Macam sahabat kan, walaupun dia disiksa, didengki, dia apa, dia rasa happy je. Tapi tengok pada tuan-tuan yang macam sahabat nama Al-Habbab kan, Habbab Al-A'rad kan, macam mana keadaan dia? Khabbab Al-A'rad macam mana keadaan dia? Dah disiksa, dah dibaringkan di atas besi, dibaringkan atas bara api, tetap juga dia tak nak keluar daripada Islam. Tuan dia sakit hati dengar. Sakit hati betul. Dengki lagi. Tapi padahal sahabat tu nikmat masa ketika dia disiksa, dia apa? Dia merasakan kenikmatan. Seronok dia. Sama juga seperti Ashabul Ukhdud. Sama juga diceritakan Ashabul Ukhdud. Yang mana yang dia telah disiksa kan oleh tuan dia. Sehingga dia dibakar, direbus, direndam, dimasak dalam api, mati dia. Tapi mati dia dalam Islam, mati dalam beriman. Nikmat dia rasa, seksaan tu merasakan nikmat. Jadi orang yang dengki tu dia rasa memang tak tenang lah. Tengok orang ni bertambah nikmat, aku dah dera dia pun tak ada apa-apa pun. Aku dah dengki dia pun semakin syukur pula dia. Sahabat-sahabat kan, ada kisah sahabat, ada seorang tu membunuh dia. Terima kasih pula dia. Terima kasih kerana kau membunuh aku. Terima kasih pula, dia pun pelik. Macam mana dia ni? Aku bunuh dia, dia terima kasih pula. Terus masuk Islam. Katakan sebab akhlak tu. Sebab apa? Orang dah nampak, mata hati dah nampak, mata hati dah celik. Apa jua yang datang tadi, tu sesuai dengan kata tadi. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dia dah nampak dah, ini semua Allah yang jadikan. Tentu mati ke tak tentu mati ke, nak ke tak nak ke, inilah takdir yang Allah telah tentukan pada aku. Dia happy. Orang yang tak faham tadi tu yang sakit hati, goram tengok boleh disenyum pula dia. Kan? Jadi masalah perkara. Jadi orang yang dengki tadi masalah, tak tenanglah diri dia. Dan orang yang didengki tadi sentiasa berada dalam nikmat. Dan ada pun bahawasanya dengki memberi manfaat ia akan seterusnya. Wallahu a'lam. Cukup tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.